Saudara Dr. Mizi, kami daripada kumpulan 11 akan membentangkan approach kami mata pelajaran kami yang kami telah pilih ialah Bahasa Melayu tingkatan 1. Tema kami ialah beriman supaya selamat. Tajuk yang saya akan bentang ialah sayangi nyawa anda. Kemahiran fokus saya ialah mendengar dan bertutur. Terusnya, standard kandungan saya ialah mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat dalam pelbagai bicara. Standard pembelajaran ialah mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai bicara dengan betul dan tepat mengikut konteks. Terusnya, objektif saya akan fokus pada mendengar dan memahami perkataan yang disebut di dalam audio, membincang dan menyenarai langkah-langkah keselamatan semasa banjir, menyenarai langkah-langkah mengatasi banjir. Saya akan mulakan dengan set instruksi mengabdikan murid pada 6 kumpulan. Dalam kumpulan tersebut, murid akan menyusun dengan membaca untuk meneka apa yang akan kita cover untuk DPE kita. So, murid akan meneka dalam kumpulan dan jawapan mereka ialah bencana alam banjir. Seterusnya, langkah satu guru akan membimbing murid menjawab soalan dalam paparan slide. Soalan tersebut ialah apakah yang dimaksudkan banjir, apakah perbezaan antara banjir dengan banjir kilat, senaraikan punca berlakunya banjir dari pendapat anda bagaimana pilihan berkaitan dengan menangani masalah banjir. Murid akan membincang soalan dan menulis jawapan dalam buku latihan mereka. Seterusnya, langkah 2, pelajar akan menyimak isi-isi yang dibincang apabila audio dimainkan. Link pautan ini mengandungi audio untuk pelajar mencatatkan apa informasi yang mereka dapat dalam buku nota mereka. Seterusnya, murid akan langkah 2. Okey, seterusnya murid akan berkongsi isi-isi yang tidak disebut dalam audio dan maka bonus akan diberikan kepada kumpulan yang dapat menyatakan isi yang tidak disebut dalam audio tersebut. Okey, next. Langkah yang ketiga, guru akan memainkan video situasi banjir di negara Malaysia dan pelajar akan dibimbing untuk mengutamakan keselamatan dan kebersihan diri semasa banjir dan diingatkan melaksanakan langkah-langkah keselamatan sewaktu banjir daripada video tersebut. Seterusnya, sebagai penutup, guru akan memberikan lembaran kerja kepada pelajar. Guru akan membincang beberapa soalan dalam lembaran kerja tersebut. Bahagian 1 mengandungi soalan dengan perkataan yang disebut dalam audio dan bahagian 2 mengandungi soalan hebat. Seterusnya saya akan pas kepada ahli kumpulan saya. Okay, seterusnya saya akan membentangkan tentang kemahiran membaca. So, standard kandungannya adalah membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan, ayat, maklumat dan maksud keseluruhan daripada pelbagai bahan. Membaca secara ekstensif pelbagai bahan untuk mengukuhkan kelancaran membaca meluaskan pembenaran kata dan ilmu pengetahuan. Bagi standard pembelajaran pula, membaca untuk memahami makna perkataan yang terdapat dalam pelbagai bahan menggunakan glosari dan kamus dengan betul dan tepat. Bagi objektif pula, pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat membaca untuk memahami makna perkataan dengan menggunakan glosari dan kamus yang betul dan tepat, mengaplikasikan perkataan yang telah dipelajari dalam perbualan seharian. Seterusnya saya akan bentangkan tentang kaedah penyampaian iaitu berpusatkan murid dan guru. So bagi langkah set induksi, guru akan menayangkan video Hari Keselamatan Internet iaitu Safer Internet Day. Melalui kaedah ini, ia mampu menarik minat murid dalam proses pembelajaran mereka dan meningkatkan tahap fokus dalam bilik ajar. Seterusnya, bagi langkah 1 pula, penggunaan lembaran kerja dan kamus digunakan oleh guru sebagai kaedah bagi pengajaran perbincangan secara berkumpulan. Kaedah ini dapat melibatkan murid bekerja sesama sendiri dalam mencapai objektif pembelajaran dan pengajaran. Bagi langkah kedua pula, guru menerangkan kepada murid konsep kata nama am, kata nama khas dan kata nama adjektif. So, kaedah ini dapat merangsang kefahaman dan ingatan murid mengaitkan petikan dengan informasi yang baru dipelajari. Seterusnya, langkah ketiga pula adalah guru menggunakan alat bantuan mengajar iaitu aplikasi Quizizz dalam sesi PDP. Hal ini kerana guru ingin menarik perhatian pelajar supaya mereka lebih fokus semasa sesi PDP dijalankan. Bagi penutup pula, kaedah teknik imbas kembali digunakan oleh guru bagi mengenal pasti tahap kefahaman murid dan menganalisis pencapaian objektif pengajaran. Seterusnya saya akan pas kepada rakan yang seterusnya.
Okey, saya akan sambung dengan kemahiran fokus iaitu kemahiran menulis. Bagi standard kandungan kemahiran menulis adalah menulis untuk menerangkan kata dan istilah, maksud rangkai kata, ungkapan dan ayat. Yang kedua, menulis untuk mengemukakan maklumat dan pandangan tentang suatu perkara. Bagi standard pembelajaran pula, yang pertama menulis untuk menyatakan makna kata dengan betul mengikut konteks, dan yang kedua menulis untuk menyatakan sesuatu situasi yang dibaca dan didengar menggunakan ayat yang betul, tepat dan dramatis. Bagi objektif pula, murid akan dapat menulis untuk menyatakan makna kata dan istilah dengan betul dan tepat, dan yang kedua, murid akan dapat membina ayat bagi mengemukakan maklumat berdasarkan situasi dengan dramatis. Bagi kaedah penyampaian adalah berpusatkan guru dan murid. Pertama, set induksi, guru akan bercerita tentang kes dan raya iaitu topik yang akan dipelajari. Dan seterusnya, langkah seterusnya murid akan dibahagikan pada 6 kumpulan, iaitu murid akan mencari makna kata berdasarkan artikel yang telah diberi oleh guru, dan langkah seterusnya adalah murid akan memilih kotak misteri iaitu word wall, mana word wall mengandung beberapa perkataan, dan berdasarkan perkataan-perkataan tersebut murid perlu membina ayat, dan seterusnya murid akan membentangkan hasil kerja kumpulan mereka. Dan langkah yang terakhir adalah penuntut kumpulan yang berjaya membentang maksud ungkapan yang tepat dan membina ayat dengan dramatis akan mendapatkan ganjaran. Seterusnya saya akan pas pada kawan saya. Okay, seterusnya kemahiran fokus yang seterusnya adalah kemahiran aspek seni bahasa, yang mana standard kandungannya adalah memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan memberikan respon peribadi. Seterusnya, standard pembelajaran adalah memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan memberikan respon peribadi dan aspek pengulangan kata dan singkatan kata dengan betul dan penuh penghayatan. Manakala objektif kemahiran seni bahasa ialah menyatakan aspek pengulangan kata dan singkatan kata dalam sajak, menulis ayat dialog menggunakan singkatan kata, menulis ayat menggunakan pengulangan kata. Okey, bagi kaedah pengajaran aspek seni bahasa, yang mana guru telah memaparkan video animasi berkaitan sahabat sejati dan guru telah bersoal jawab dengan pelajar. Seterusnya, guru juga telah memaparkan slide tentang maksud komsas dan juga pengulangan kata dan singkatan kata kepada pelajar, dan guru telah memberikan sajak kepada setiap pelajar dan meminta pelajar mendeklimasikan sajak, dan guru juga mendeklimasikan sajak. Seterusnya, guru telah membentuk kumpulan supaya adanya interaksi antara kumpulan, dan guru telah memberikan beberapa kosakata tentang pengulangan kata dan singkatan kata supaya pelajar dapat membina ayat menggunakan kedua-dua kosakata tersebut. Seterusnya, pentaksiran bagi aspek kemahiran bahasa, guru telah memberikan kertas lembaran kerja dan juga meminta pelajar menyebut aspek pengulangan kata dan singkatan kata. Okey, itu sahaja. Seterusnya, saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian saya, iaitu kemahiran fokus kemahiran tata bahasa. Standard kandungan iaitu memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat. Standard pembelajaran memahami dan menggunakan kata seru dan juga kata tanya dengan betul mengikut konteks. Seterusnya, objektif proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat mengkategorikan kata seru mengikut konteks dengan betul, murid dapat mengkategorikan kata tanya mengikut konteks dengan betul, dan juga murid dapat menulis ayat daripada kata seru dan juga ayat kata tanya mengikut konteks dengan betul. Seterusnya, dari segi kaedah penyampaian berpusatkan guru dan juga murid, iaitu guru memperlihatkan murid tayangan video berkaitan perbualan kata seru dan juga kata tanya kepada murid. Menerusi paparan video ini, murid akan dapat memahami dengan lebih lanjut tentang tajuk pembelajaran pada hari tersebut. Seterusnya, dari segi langkah pertama, guru akan menerangkan dan guru akan memperlihatkan paparan slide Canva yang menerangkan maksud kata seru dan juga kata tanya dalam tata bahasa, dan juga guru akan menerangkan maksud dan juga contoh kata seru dan kata tanya dalam tata bahasa. Seterusnya, dari segi langkah kedua, guru akan melakukan aktiviti kepada pelajar iaitu kad perkataan dan juga papan pembelajaran. Di sini guru akan meminta murid memilih kad perkataan yang mengandungi kata seru dan juga kata tanya kepada murid, dan juga murid perlu mengkategorikan kata seru dan juga kata tanya pada papan pembelajaran mengikut kategori, dan aktiviti ini dilakukan kepada semua murid, dan guru akan berikan kertas kosong kepada setiap murid
dalam bentuk peta GUI mengandungi kata seru dan juga kata tanya untuk dijawab kepada semua murid. Seterusnya langkah ketiga, guru akan memberikan lembaran kerja kepada setiap murid dan yang mengandungi tugasan pertama dan tugasan kedua, dan juga guru akan memberikan petikan kepada murid dan murid perlu memahami apa itu contoh kata seru dan juga kata tanya, dan juga murid perlu membina ayat menggunakan kata seru dan juga kata tanya. Seterusnya, dari segi penutup, guru akan merumuskan isi pembelajaran kepada murid dan pentaksiran yang digunakan menerusi pentaksiran lembaran kerja diberikan kepada semua murid. Sekian, itu saja daripada pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.